Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, yang mana kita telah pun sampai kepada pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini adalah merupakan tajuk ayat kefahaman. Tajuk pelajaran kita pada kali ini ialah panca indera yang dimanfaatkan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat objektif kepada pembelajaran bagi tajuk ini ialah membaca suratul A'raf ayat 179 dengan bertajwid. InsyaAllah kita akan cuba baca dengan bertajwid. Yang kedua, mengetahui keadaan penghuni neraka. Yang ketiga, memahami cara mencari kebenaran. Yang keempat, menjawab soalan kebat yang Ustaz petik dari buku teks dan Ustaz berikan jawapan untuknya. Yang kelima, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita baca. Ustaz baca dulu sekaligus, kemudian Ustaz akan perincikan bacaan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Kita lihat perincian bacaan bagi ayat ini. Pertama, walaqad zara'na. Jangan baca walaqad zara'na. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ dengung لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا lagi dengung minal jin dengung wal-ins ada sikit sin di hujungnya. Okey. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Nun dalam keadaan bila mana dia ada gunnah, maka tetap digunnahkan, tak kira dia duduk di tempat mana pun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum tutup mulut. Qulubun la. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yafqahuna biha. Seterusnya, walahum a'yunul la. Walahum tutup mulut. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Yubsiru, jangan yubsiru. Yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. Adhanul la yasma'una biha. Jangan baca yasma'una. Baca yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Okey, jangan baca adall. Kalau adall hilang satu lam. Bal hum adall. Tekan sikit hujung. Bal hum adall.
Ulaika humul ghafilun. Gha. Nganga sikit mulut. Buka sikit mulut. Sebut. Gha. Ghafilun. Okey. Terus kita pergi kepada makna potongan ayat. Terjemahan potongan ayat. Walaqad dhara'na li jahannam. Dan sesungguhnya qad, makna sesungguhnya, dhara'na li jahannam, kami jadikan untuk neraka jahannam. Atau dhara'na ni boleh juga kami sediakan. Kami jadikan atau kami sediakan untuk neraka jahannam. Apa dia? Kathiran minal jinni wal ins. Ramai atau banyak dari kalangan jin dan manusia. Kathiran minal jinni wal ins. Banyak daripada jin dan juga manusia. Kenapa agaknya? Okey, ini sebab dia. Lahum qulubun, bagi mereka ada hati, yang mempunyai hati. La yafqahuna biha, tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah. Mereka ada hati, mereka ada pemikiran, mereka tak nak guna untuk memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan tak nak beriman pun. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan bagi mereka mata, itu yang mempunyai mata tetapi apa? La yubsiruna biha, mereka tidak melihat dengannya. Bukan tak lihat, tapi tak lihat bukti keesaan Allah. Mata ada, tengok semua serba-serbi, tapi tak nampak bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan bagi mereka adhan, uzunun, ada telinga-telinga. La yasma'una biha, mereka tak guna telinga itu untuk mendengar. Jadi kalau begitu, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Allah kata mereka itu seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri, unta. Ni binatang ternakan. Kemudian kita lihat, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang-binatang ternakan itu. Lebih teruk lagi daripada binatang-binatang ternakan itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Terus natijahnya, kalau begitu, apa natijahnya? Apa keputusannya? Jika manusia itu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk syurga. Macam mana orang masuk syurga? Beramal dengan amalan yang berlandaskan kepada keimanan kepada Allah. Orang yang beramal dengan amalan yang baik ni, tempat mereka nantinya dijanjikan oleh Allah di dalam syurga. Kalau yang sebagaimana disebutkan tadi, ada mata, ada telinga, ada semua, tak nak beriman juga, maka mereka ni masuk neraka. Mereka ni kena macam mana? Beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah. Perangai mereka teruk, tak nak taat perintah Allah. Allah perintahkan mereka agar meninggalkan perkara-perkara haram. Mereka sentiasa bergelumang dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah suruh mereka beribadat, mereka tinggalkan ibadat-ibadat yang diperintahkan itu. Jadi kerana itu, mereka dihumbankan, dimasukkan ke dalam neraka. Seterusnya kita lihat keadaan penghuni neraka macam mana. Mereka diseret beramai-ramai ke dalam neraka, dalam keadaan tertiarap di atas muka. Mana diheret dengan mukanya diseret di atas lantai bumi ataupun di atas lantai di hari akhirat. Itulah keadaan mereka. Penghuni neraka ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan ingin melakukan amal soleh. Mereka bila mana diazab oleh Allah, mereka nak minta sangat agar mereka ini dikembalikan ke dunia untuk mereka beramal soleh. Na'mal salihan inna muqinun.
Mereka minta kepada Allah, baliklah kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin dah ya Allah. Tapi semua itu tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan penghuni neraka seterusnya adalah orang yang menyeleweng daripada jalan kebenaran akan menjadi bahan api. Bahan bakar api neraka jahanam. Bayangkanlah, bukan sahaja mereka dibakar, tapi mereka itu seumpama bahan-bahan bakaran kayu-kayu yang diguna untuk membakar dalam neraka. Yang seterusnya ini muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustai Allah, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, orang munafik dan kafir kekal dalam neraka selama-lamanya atas kekufuran mereka. Orang munafik, orang kafir ini, mereka akan berada selama-lamanya dalam neraka, manakala orang munafik akan berada di bahagian bawah, neraka, neraka jahanam. Iaitu orang munafik ini akan berada fid darkil asfali minan nar, dalam lapisan neraka yang paling bawah. Seterusnya, cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran. Kalau orang yang tadi tak guna panca indera, macam mana kita nak guna? Memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Baca Quran, baca hadis, faham elok-elok. Okay, ya. Mengambil iktibar dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ambil iktibar daripada tanda bagaimana kuasanya Allah. Allah buat tsunami yang begitu hebat, mematikan ramai manusia. Maka kita mengambil iktibar daripada itu. Allah jadikan banjir yang besar, maka dengan itu tenggelam dan hanyutlah rumah-rumah. Maka kita mengambil iktibar, kalaulah Allah SWT lakukan ini kepada aku, maka apa keadaanku dalam keadaan aku ini kalau berada dalam keadaan yang kita kata tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mata melihat segala ciptaan Allah yang boleh menambah keimanan. Tengok perkara yang boleh menambah keimanan. Tengok banyak benda yang ada. Kita tengok langit, luasnya langit. Begitulah luasnya kuasa Allah. Begitulah kuasanya Allah mencipta langit yang begitu luas. Telinga mendengar ayat Al-Quran, hadis serta zikir untuk menenangkan jiwa. Telinga kita bukan sahaja kita guna untuk mendengar perkara-perkara hiburan semata-mata. Bahkan lebih teruk lagi duk dengar benda-benda berbentuk maksiat, mengumpat, mengeji semua sekali. Ini pastinya akan menjerumuskan seorang itu ke dalam neraka. Jadi, dengar Al-Quran, hadis, zikir, yang mana kesemuanya itu akan menenangkan jiwa kita. Cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dalam mencegah kemungkaran ini, yang seterusnya berusaha dalam ini bahagian mencegah kemungkaran. Tadi, menyuruh kepada kebaikan. Berusaha menjauhkan diri dari melihat perkara haram. Jangan tengok kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Cuba elak diri daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang seterusnya, berusaha mengelakkan diri dari mendengar perkara negatif. Ada orang mengumpat, jangan duduk situ. Ada orang mengutuk kawan, jangan duduk sekali untuk menyokong perbuatan mereka. Berusaha membetulkan salah faham kandungan Al-Quran dan juga hadis. Kalau ada yang tersalah faham, kita kena belajar dululah. Tak boleh nak betulkan dalam keadaan kita ini merupakan orang yang tidak berilmu. Seterusnya, pengajaran ayat. Kita hendaklah mengelakkan diri dari menjadi orang yang lalai agar tidak diazab oleh Allah. Kita guna agar. Hendaklah mengelakkan diri dari menjadi orang yang lalai agar tidak diazab oleh Allah. Kita hendaklah memanfaatkan panca indera kerana semuanya adalah amanah Allah. Memanfaatkan panca indera kerana semua panca indera itu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita guna dengan baik. Okey. Seterusnya, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya, Ustaz lupa nak highlight kan, supaya dijauhkan daripada api neraka. Terus kita lihat pula kepada soalan kebat. Murid yang berjaya adalah murid yang memanfaatkan hati untuk memahami suatu perkara, mata untuk membaca buku dan telinga untuk mendengar pengajaran guru. Kemukakan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas. Okey. Kemukakan hujah anda, jangan terpengaruh dengan hujah ni. Soalannya tak jauh, soalannya tak lari daripada
kenapa dan bagaimana. Dua tu je soalan kehebat. Jangan terpengaruh dengan perkataan hujah. Okey, baik. Kita lihat. Ilmu akan singgah dalam diri manusia melalui pelbagai panca indera. Okey, ini jawapannya. Alasan dia kerana perbezaan jenis ilmu tersebut. Kan ada ilmu yang datang dari mata, ada ilmu dari telinga, ada ilmu yang perlu kita sentuh, ada berbagai-bagai jenis ilmu. Berbezanya ilmu. Kesannya, siapa yang menggunakan keseluruhan panca indera akan mendapat lebih banyak ilmu. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menggunakan hati, mata, telinga dan sebagainya dengan sebaiknya bagi mendapatkan ilmu kerana ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhirnya adalah penutup. Penutup jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Bahagian bawah video ni ada link yang Ustaz sediakan. Di situ ada soalan. Kamu boleh jawab soalan-soalan di situ. Dan sebagaimana biasa, permintaan Ustaz iaitu subscribe. Kalau dah subscribe, share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan kamu juga mendapat pahala kerana menyebarkan ilmu kepada orang yang memerlukan. Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.